大家平安。Damai sejahtera bagi kita semua. 阿彪弟兄过去是我最好的翻译员。Ya, dulu saya adalah penerjemah daripada Boksu Hedrindang. 我们以前在阿西mengan mas 在Negara 5年在一起。 Ya, kita bersama-sama paling tidak 5 tahun lamanya. 我很喜欢他翻译。 Ya, semoga bisa menolong. 所以今天晚上神要派他来做我的翻译员。 Jadi hari ini kita mencoba untuk menerjemahkan lagi. 好，我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 是的，主圣灵，我们需要你的恩膏， Tuhan, benar Tuhan, kami butuh urapan-Mu. 求你高抹你的话， Kalau Tuhan kau sekali lagi, Tuhan mengurapi firman-Mu. 高抹你的仆人， Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. 高抹每一位听到的人。 Kau juga mengurapi setiap yang akan mendengarkan firman. 祷告奉主耶稣基督的 Kami 名， berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我不知道你们有没有这样的经历， Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita pernah memiliki pengalaman seperti ini. 就是说你们要祷告的时候，你们跪在神面前，却不知道要说什么。 Misalnya ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. 我们不是不爱神，也不是不想祷告， Kita juga bukan tidak mengasihi Tuhan. Kita juga bukan karena tidak mengerti bagaimana cara berdoa. 而是因为我们心情太沉重， Tapi mungkin di dalam hati kita ada perasaan yang berat yang dipendam. 可能是因为我们家里的人生病， Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. 可能我们遇到工作上的困难， Mungkin ada kesulitan di dalam pekerjaan. 或者因为我们的婚姻出现了问题， Atau mungkin juga pernikahan kita terjadi sesuatu. 或者是因为我们的孩子太让我们操心了， Ataupun anak kita membuat kita terlalu khawatir. 或者有些人失去所亲爱的人， Atau mungkin sedang kehilangan orang yang kita kasihi. 所以心里面有很多的感受，真的不知道该如何向神祷告。 Jadi di dalam hati kita ini terpendam banyak sekali hal yang membuat kita tidak tahu bagaimana cara berdoa di hadapan Tuhan. 有时候甚至我们对主说：“主，我不知道要向你求什么。 Tuhan, aku tidak tahu. Kadang kita tidak tahu bagaimana apa yang harus ku minta daripada Tuhan. ”今天神的话语将成为我们的力量。 Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. 就在我们不知道向神祷告什么的时候， Yaitu ketika kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. 有圣灵帮助我们。 Ada Roh Kudus yang menolong kita. 让我们一起来看罗马书 Mari kita sama-sama melihat di dalam surat Roma 第8章26到27节。 pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27. 况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. 那从 Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 从我们所读的这段经文，我们可以学习3个很重要的信息。 Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita boleh mempelajari 3 hal yang sangat penting. 第一，我们每个人都会有软弱的时候。 Yang pertama, kita semua pasti ada saatnya mengalami kelemahan. 保罗并没有说，如果你们软弱， Paulus tidak berkata, kalau engkau lemah. 他是说我们的软弱。 Tetapi dia berkata, kelemahan kita. 这表示什么？表示保罗还有每个基督徒，包括你和我，都会有软弱的时候。 Apa artinya? Artinya bahkan Paulus sekalipun ataupun kita semua ada kalanya saat-saat di mana kita mengalami kelemahan. 有些时候我们会误解，有些时候我们会误解， Kadang-kadang ya kita ini bisa salah paham， ya mengalami sesuatu yang salah paham. 以为我们信主越久就会越不会软弱。 Kadang-kadang kita berpikir makin lama saya menjadi orang Kristen maka saya tidak mungkin lagi mengalami kelemahan. 其实不是的，
Sesungguhnya bukan demikian. 就算我们是一个成熟的基督徒， Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa iman, 我们也会软弱。 kita pun bisa mengalami kelemahan. 但是不同的是什么？ Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah apa? 如果我们是一个成熟的基督徒， Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa iman, 我们晓得在软弱的时候依靠神， kita mampu di saat-saat kita lemah, kita bersandar kepada Tuhan. 我们不会因为自己软弱，然后就远离神、离开神。 Kita tidak akan ketika kita merasa lemah, kita meninggalkan Tuhan. 我们知道我们的本性就是软弱，我们有需要神的恩典。 Kita tahu justru di saat-saat kita mengalami kelemahan lah kita butuh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 当有医生宣布我们有什么病的时候， jikalau ketika dokter menyatakan kita sedang mengidap sebuah penyakit, 很多时候我们不知道我们该怎么求才是神的旨意。 kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. 这就是我们的软弱。 Ini adalah kelemahan 我 kita. 们是要求神医治我们的病。 Waktu itu kita berdoa agar Tuhan menyembuhkan kita. Apakah memohon Tuhan menyembuhkan Waktu kita， itu apakah kita berdoa agar Tuhan menyembuhkan kita? 或者是求神给我们力量去面对？ Ataukah kita berdoa minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi penyakit tersebut? 就算我们的病没有被医治好，但是我们有力量去面对。 Artinya ketika walaupun penyakit kita nanti tidak sembuh, kita tetap punya kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapinya. 当我们的孩子考不上理想学校的时候， Mungkin jikalau anak kita tidak sanggup ketika dia ujian mau masuk ke perguruan tinggi yang dia suka, dia tidak mampu, 我们要向神求改变结果，或者是改变孩子的心智思想。 apakah kita berdoa agar hasil ujian yang Tuhan ubah, ataukah kita minta agar hati dan karakter anak kita yang diubahkan oleh Tuhan? 我们不知道该求什么，这就是我们的软弱。 Ketika kita tidak sanggup bahkan mau meminta apa kepada Tuhan, itu adalah kelemahan kita. 就在这样的时候，我们就在来到神的面前。 Waktu seperti ini kita justru harus datang ke hadapan Tuhan. 在我们不明白的时候，圣灵会帮助我们。 Ketika kita tidak mengerti, Roh Kudus akan menolong kita. 有一个小孩子呢，他在百货公司和妈妈走散了。 Ada seorang anak kecil terpisah dengan ibunya di pusat perbelanjaan. 当他看不到妈妈的时候，他就开始哭了。 Ketika dia tidak menemukan ibunya, dia mulai menangis. 那么有人问他：“孩子，你的家在哪里 Ada orang bertanya, anak kecil, rumahmu di mana?？” 他说：“我不知道。 Dia berkata, saya tidak tahu. 孩子，你知道你妈妈的电话吗？ Anak, apakah engkau mengetahui nomor telepon ibumu? 我也不知道， Saya juga tidak tahu. 该怎么办？ Harus bagaimana? 他什么都不知道， Apapun anak kecil ini tidak tahu. 但是他只知道一件事情： Tetapi ada satu hal yang dia ketahui. 只要找到妈妈，一切的问题都可以解决了。 Asalkan mamanya ketemu, segala persoalan akan teratasi. 弟兄姐妹，很多时候我们也是这样， Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga seperti ini. 我们不知道该求什么， Kita tidak tahu bagaimana harus 我 meminta. 们不知道我们的未来， Kita tidak tahu masa depan. 我们也不太明白神的安排。 Kita juga tidak terlalu tahu apa yang Tuhan persiapkan 但 bagi 是 kita. 我们的天父知道一切， Tetapi Allah Bapa di surga mengetahui segalanya. 只要我们来到他面前，寻求父上帝的引导， Asalkan kita datang ke hadapan Tuhan meminta pertolongan dan tuntunan Dia, 那么我们的上帝，我们的天父就会引导我们向前进。 maka Allah kita akan menuntun kita bagaimana cara berjalan ke depan. 阿门。那么第二点呢，我们可以学习圣灵不是旁观者，他是帮助者。 Yang kedua, kita boleh belajar Roh Kudus bukan penonton, melainkan penolong. 保罗说，圣灵帮助我们 Paulus berkata, Roh Kudus menolong kita. 在这里这个帮助的原文的意思，不是说他帮助我们做了全部， Kata bantu di sini bukan artinya Roh Kudus atau Tuhan menolong kita melakukan segalanya bagi kita. 而是他和我们一起承担。 Tetapi Roh Kudus menolong kita bersama-sama memikul dan melewatinya. 就好像两个人一起搬一张很重的桌子，
Sama seperti dua orang bekerja sama memikul, memindahkan meja yang sangat berat. 不是一个人只是在旁边看着， Bukan satu orang berdiri hanya ya, 而是两个人一起搬、一起抬。 tetapi dua orang sama-sama mengangkat dan memindahkannya. 其实神的灵也是一样， Sesungguhnya Roh Kudus juga seperti itu. 圣灵不是在我们的旁边看我们自己一个人去面对一切， Roh Kudus bukan berdiri di samping melihat kita berjalan sendiri, 他是陪着我们和我们一起承担。 tetapi dia bersama-sama dengan kita, menolong kita menghadapi menghadapi beban tersebut. 我们伤心流泪，他也陪着我们一起痛哭流泪。 Kita sedih, berurai air mata, dia juga menolong kita bersama-sama menangis bagi kita. 我们软弱，他也陪着我们扶持我们。 Kita lemah, dia menguatkan kita. 这就是神的恩典。 Ini adalah anugerah Tuhan. 很多人以为上帝只是坐在天上， Banyak orang berpikir Allah Bapa kita hanya duduk di surga saja, 看我们如何去面对，如何去努力。 hanya melihat kita bagaimana menghadapi, bagaimana kita bisa melewatinya. 事实上，圣经告诉我们，圣灵住在我们里面。 Tetapi Alkitab berkata Roh Kudus, Allah itu tinggal di dalam hati kita. 当我们流泪的时候，他知道； Ketika kita berurai air mata, dia tahu. 当我们晚上睡不着的时候，他也明白； Bahkan ketika di malam hari kita tidak mampu untuk tidur, dia juga tahu. 当我们在他面前一句话也说不出来的时候，他也晓得我们心里在想什么。 Bahkan ketika tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu apa isi hati kita. 有一位爸爸陪着他的小孩子学习走路。 Ada seorang ayah sedang membimbing anaknya belajar berjalan. 当他的孩子跌倒的时候， Ketika anaknya jatuh, 爸爸并没有说你自己站起来吧。 ayahnya tidak berkata, ayo bangunlah dengan kekuatanmu sendiri. 各位做过爸爸的，你的孩子刚学习走路的时候，你怎么帮助你的孩子？ Ayo, yang sudah menjadi seorang ayah, ketika anakmu belajar berjalan dan jatuh, apa yang kamu lakukan untuk menolong anakmu? 是不理他吗？ Apakah engkau tidak mempedulikannya? 随便啦， Terserah engkau, 你能够走就走，不能够走也是， bisa jalan ya jalan, nggak bisa ya udah. 肯定不是这样吧？ Tentu saja bukan seperti itu. 他跌倒你就把他扶起来， Ketika dia terjatuh, Anda membimbing dia, 你在鼓励他， bangun 继续向 Anda 前走。 mendorong dia, ayo lagi. 你会在他的旁边鼓励他，他跌倒扶他起来。 Anda akan di samping dia, menuntun dia, membimbing dia, bahkan dia jatuh, Anda akan mengangkatnya kembali. 真正让孩子学会走路的，不只是孩子， Yang bisa membuat anak berjalan bukan saja daripada anak itu 而 sendiri, 是有爸爸一直扶着他。 tetapi ada seorang ayah yang terus-menerus membimbing, menopang dia. 我还记得我曾经教我两个孩子学习这个踏那个自行车。 Ya, saya teringat saya pernah menolong kedua anak saya, mengajar dua anak saya sepeda untuk bisa mengendarai sepeda. 有吗？有这样的经验吗？ Ada nggak pengalaman kita seperti itu? 我们是叫孩子自己去踏脚车吗？ 我们什么都不管了。 Anda mengatakan, ayo belajar sendirilah, saya nggak mau peduli. 我开始的时候会这个扶着车把，然后扶着车的那个后座。 Ya mungkin pertama kali kita akan memegang kemudi dan juga memegang bagian belakang 对不对？ dengan erat. 然后就慢慢放， Lalu 慢慢走， pelan-pelan 慢慢的 kita 放， akan 对不对？ lepas, jalan, pegang, lepas, jalan seperti itu. 圣灵其实在我们生命里头也是一样， Roh Kudus juga sama seperti itu di dalam kehidupan kita. 他不断的在我们的里面扶持我们， Tak henti-hentinya di dalam hati kita, dia menopang kita. 所以他不是旁观者， Jadi dia bukan seorang penonton, 他是帮助我们的 dia 神。 adalah seorang penolong. 所以当我们在神面前软弱的时候，我们要求神的灵帮助我们。 Jadi ketika kita di dalam kelemahan, kita harus menolong, meminta tolong kepada Tuhan untuk boleh menolong kita. 阿门。
因为他是那位爱我们的神，住在我们里面的神， Karena dia ada Allah yang mengasihi kita, yang tinggal di dalam kita. 他乐意帮助每一个儿女。 Dengan sukacita kerelaan hati dia akan menolong kita semua. 第三， Yang ketiga, 圣灵会照着神的旨意为我们代求。 Roh Kudus akan berdoa, menolong kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 保罗说：“我们本不晓得怎样祷告。” Paulus berkata, mungkin ada kalanya kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. 在这里，保罗不是说我们不知道说什么， Paulus bukan berkata kita tidak mampu berkata-kata, 而是说我们不知道神真正的旨意是什么。 tetapi kita tidak mengetahui kehendak Tuhan secara benar. 比如说，保罗曾经求上帝3次挪去他身上的刺。 Misalnya 3 kali Paulus pernah berdoa agar Tuhan mengangkat duri di dalam dagingnya. 结果神没有照他的意思去做， Tetapi Tuhan tidak mengangkat duri tersebut sesuai keinginan Paulus. 神只是回答说：“我的恩典够你用。” Tetapi Allah justru berkata, kasih karuniaku padamu cukup. 原来保罗所求的是让神除去他的苦难， Paulus mau supaya penderitaannya ini diangkat oleh Tuhan. 但神所给他的是够用的恩典。 Tetapi yang diberikan Allah justru kekuatan anugerah yang cukup untuk menolong Paulus. 很多时候我们求神改变我们的环境， Seringkali kita berdoa meminta Tuhan mengubah lingkungan kita atau mengubah diri kita. 我们求神不要让我们遇到苦难， Ketika kita mengalami penderitaan, 我们求神不要让我们遇到苦难 kita mau supaya Tuhan mengingkir kita dan kita tidak usah menderita. 啊！但是神的旨意并不是这样， Tetapi kehendak Tuhan justru bukan demikian. 神却是要透过问题苦难来改变塑造我们的生命。 Justru melalui situasi tersebut Tuhan mau mengubah diri kita, karakter kita. 神啊，不要让我在教会遇到讨厌的人， Tuhan, saya tidak mau ketika saya di gereja saya bertemu dengan orang yang saya benci. 最好是我来的时候他不来， Ketika saya datang ke gereja, Tuhan dia nggak usah datang. 最好是我没有看到他。 Lebih bagus jika saya tidak pernah lihat dia. 有这样的经验吗？ Adakah pengalaman seperti itu? 你很老实啊！ Ada ya, kita semua adalah orang yang jujur. 啊，我知道有一些的人的确有这样的想法。 Ya mungkin ada orang yang memang berpikiran seperti itu. 啊，我很讨厌，不想看到这个人， Saya benci dia, saya nggak mau lihat dia. 因为每次看到他的时候，见面的时候，我心很痛。 Karena setiap kali berjumpa dia, hati saya sakit. 但是神却没有把他拿走。 Tetapi justru Tuhan tidak membuat orang itu mengingkir dari hidup kita. 你在哪里出现，他也出现了； Justru ketika Anda ada, dia pun ada. 你来，他也来了。 Engkau datang, dia juga 不 datang. 管你去哪里，你都会遇到他。 Tidak peduli kemanapun kamu ada, dia ada juga di situ. 奇怪的， Waduh, sungguh ajaib. 我不是求神不要让我看到他吗？遇到他， Bukankah saya berdoa agar saya tidak berjumpa dia lagi? 为什么不管我在哪里，他就是也 Tapi 在那里？ mengapa justru dimanapun saya ada, dia juga ada. 所以神的旨意不是好像你所求的呢， Jadi kehendak Tuhan bukan seperti yang kamu inginkan. 神是要透过你不喜欢、你讨厌的人存在来塑造你的生命、你的品格。 Jadi Tuhan mau melalui orang yang tidak kamu suka, situasi yang tidak kamu suka untuk mengubah dirimu, mengubah karaktermu. 阿门。神要我们学习怎么样去接纳别人， Tuhan mau bagaimana kita bisa menerima orang lain. 神要我们如何去原谅别人， Tuhan mau bagaimana kita mengampuni orang lain. 神要我们学习有耐心去面对不可爱的人。 Tuhan mau supaya kita memiliki kesabaran untuk boleh menghadapi orang yang kadang membuat kita tidak sabar. 所以，亲爱的弟兄姐妹，神的旨意往往和我们所要的不一样。 Kadang kehendak Tuhan justru tidak sama dengan apa yang kita inginkan. 所以很多时候我们求的不符合神的旨意， Kadang-kadang yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 那么圣灵就会帮助我们按照神的旨意为我们代求。 Pada waktu seperti itu, Roh Kudus akan menolong kita di hadapan Tuhan bagaimana seharusnya berdoa. 所以，亲爱的弟兄姐妹，这里告诉我们什么呢？ Jadi Bapak Ibu, ini mengajarkan apa kepada kita? 有时候我们祷告会错， Kadang-kadang kita mendoakan hal yang salah.
动机会错， motivasi kita bisa salah. 内容也会错， Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita juga bisa salah. 但是圣灵的祷告永远不会错。 Tetapi doa yang dituntun oleh Roh Kudus tidak akan pernah salah. 这给我们一个很大的安慰， Ini memberikan penghiburan yang lebih buat kita semua. 因为有圣灵在纠正、在改正我们的祷告。 Karena ada Roh Kudus yang membimbing bagaimana kita seharusnya berdoa. 有一个5岁的孩子，他发烧了， Ada seorang anak 5 tahun yang sedang demam, 但是他又很喜欢吃冰淇淋。 tapi dia justru suka makan es krim. 在发烧的同时，他哭着向爸爸求要吃冰淇淋。 Ketika dia sakit, dia justru minta agar papanya memberikan es krim kepada dia. 爸爸不给，又求妈妈：“妈妈，我要冰淇淋。 Ayahnya tidak memberikan, dia meminta kepada ibunya. ”做爸爸妈妈的，你的孩子发烧跟你要冰淇淋，你会给他吗？ Hai teman-teman, kalau anakmu sakit, dia minta es krim, apakah engkau akan memberikan kepada dia? 会不会？会。哇，这个不一样啊！会。以前的人不会给了， Dulu orang pasti tidak akan memberikannya. 因为都已经发烧了，怎么可以吃冷的？ Sakit mana mungkin boleh makan yang dingin? 我们要问 Dr. Hendra 才知道可以吗？ Kita harus tanya kepada Dr. Hendra apakah boleh. 发烧的时候可以吃冰淇淋吗？ Ketika sakit boleh nggak Pak Dokter anak kita makan es krim? 可以哦。 Ya. 那发烧你吃了冰淇淋就会不烧了。 Ya, mungkin kedokteran sekarang beda dengan dulu ya. 但是我不是在讲标准啊 Ya, kita bukan berkata hal yang ，standar， secara kedokteran bukan, tapi ya 这是 perumpamaan. 就是在讲以前的爸爸妈妈，然后有孩子发烧要求冰淇淋，爸爸妈妈不给，因为对爸爸妈妈来说是不可以的。 Ya, kita berbicara tentang cara orang tua dulu mendidik anak. Ketika anaknya sakit, mau minum es krim tidak dikasih. 你知道现代人的思想跟以前的人的思想不一样。 Cara berpikir orang di zaman sekarang dengan zaman dulu itu tidak sama. 孩子发烧，你要给他冷的还是给他烧的布呢？ Ya, kalau anak sedang demam tinggi, kamu memberikan kepada dia kompres dingin atau kompres panas? 现在不要回答，等一下问 Dr. Hendra。 Ya, oke, kita tidak akan bahas hal ini. Nanti kita tanya dokter saja. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. 很多时候我们向神求，是按照我们的心意求，但是神不给。 Seringkali kita berdoa memohon sesuai dengan kehendak hati kita dan Tuhan tidak memberikannya. 不是因为他不爱我们， Bukan karena dia tidak mengasihi, 而是因为他知道什么是最好的。 tetapi dia mengetahui apa yang justru paling baik bagi kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari 今 terkasih. 天神的话语告诉我们，圣灵会替我们祈求祷告。 Jadi hari ini firman Tuhan berkata, Roh Kudus membimbing kita, menggantikan kita untuk mengerti bagaimana caranya meminta. 那么，因为有圣灵替我们祷告， Jadi ketika ada Roh Kudus yang menggantikan kita berdoa, 我们就不必因为自己不会祷告，然后就自责。 maka kita menyalahkan diri sendiri ketika tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Artinya adalah karena ada Roh Kudus yang berdoa bagi kita, maka jikalau kita sebagai anak Tuhan tidak tahu harus berdoa seperti apa, jangan menyalahkan diri sendiri. 因为有圣灵代替我们祷告， Karena ada Tuhan sendiri yang menggantikan kita untuk berdoa. 你也不用害怕祷告， Dan Anda juga tidak perlu takut untuk berdoa. 因为就算你的祷告你用词错了， Andai kata pun kata-kata dalam doamu salah, 神知道的了。 Tuhan juga mengetahuinya. 就算你旁边的人不明白，也不接受你的祷告，神明白，他也能够接。 Andai katamu pun orang-orang di sampingmu tidak menerima dan tidak mengerti apa yang kamu doakan, Tuhan mengerti. 阿门。因为神知道一切， Karena Tuhan mengetahui segalanya. 有时候我们在神面前流泪， Kadang-kadang kita menangis di hadapan Tuhan. 神明白我们的眼泪代表着什么。 Tuhan mengerti apa yang dimaksud oleh air mata 有时 kita. 候我们只能够在神面前安静， Kadangkala kita hanya sanggup berdiam diri di hadapan Tuhan. 神明白我们心里在想什么。 Tuhan pun mengerti isi hati kita. 神从来没有停止工作，
Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. 就算我们感觉不到，圣灵还是继续在我们里面工作。 Walaupun ketika kita tidak merasakannya, Tuhan pun masih terus bekerja di dalam hati kita. 阿门。神一定会成就他最好的旨意。 Tuhan pasti akan mengerjakan kehendaknya yang paling baik bagi kita. 不一定是按照我们所要的， Bukan sesuai dengan keinginan kita, 但是神所成就的肯定是最好的。 tetapi yang Tuhan berikan adalah itu yang paling baik. 阿门。所以弟兄姐妹，今天的信息呢，不只是教导我们如何成为一个祷告的高手， Jadi firman Tuhan hari ini tidak mengajar kita menjadi orang yang ahli dalam berdoa, 而是告诉我们，当我们在最软弱的时候，我们并没有孤单。 tetapi mengajarkan kepada kita di saat kita paling lemah, kita tidak ditinggal sendirian. 我们的父神在天上不断的垂听我们的祷告， Allah Bapa di surga mengenderkan telinganya mendengar apa isi hati kita. 我们的主耶稣也在父上帝的右边为我们代祷， Yesus Kristus di surga juga bersyafaat bagi kita. 圣灵也在我们里面不断的按照神的旨意为我们代求。 Roh Kudus di dalam hati kita justru terus menopang kita berdoa, bagaimana cara berdoa di hadapan Tuhan. 所以，如果今天我们不知道为什么不晓得要在神面前说什么， Jadi hari ini andai kata kita tidak tahu bagaimana caranya berbicara di hadapan Tuhan, 我们可以继续来到神面前， kita pun tetap harus datang ke hadapan Tuhan. 什么都不用说， Apapun tidak perlu engkau katakan kepada Tuhan. 就算你静静的坐在神面前， Andai kata pun engkau hanya berdiam diri di hadapan 只要你的心里是在寻求神的面， dengan syarat hati Anda memang sedang memohon di hadapan Tuhan, 那么圣灵会工作， maka Roh Kudus akan bekerja 我们的心里会得到安慰和力 dan 量， kita akan menemukan kekuatan dan penghiburan 因为知道神与我们同在， karena kita mengetahui Tuhan beserta dengan 神明白我们的心思， Tuhan mengerti kedalaman isi hati kita. 所以今天要大家学习 Jadi 三 hari 个实践。 Kita mau belajar 3 hal. 第一， Yang pertama, 要每天都诚诚实实的来到神面前， setiap hari kita harus dengan hati yang tulus dan jujur datang ke hadapan Tuhan, 把我们的一切交托给神， membawa segala apa yang ada pada diri kita ke hadapan Tuhan. 不要先想自己应该用什么话来祷告， Tidak usah memikir dengan teliti apa kata-kata doamu, 因为神不会从你所使用的祷告句子来评估你的祷告， karena Tuhan tidak berdasarkan apa yang kamu sebut dengan kata-kata yang bagus di dalam doamu. 当我们个人来到神面前的时候，有什么就说什么。 Engkau datang ke hadapan Tuhan, apa yang engkau mampu nyatakan, katakanlah itu. 阿门。但是如果你们站在台上就不一样了， Tetapi kalau Anda berdiri di depan mimbar, ya itu berbeda. 因为当你胡说八道的时候，别人都听不懂啊。 Karena ketika engkau salah bicara, sembarangan bicara, orang-orang justru bingung. 就算神明白，但是其他的人都听不懂，所以他们不能够说阿门。 Memang Tuhan mengerti, tapi orang tidak mengerti sehingga mereka tidak bisa mengatakan amin. 我是说，我们个人在家里和神祷告的时候，不要先想你要用什么话祷告， Yang saya katakan adalah di rumah engkau berdoa di hadapan Tuhan tidak usah memikirkan terlalu rumit. Anda harus tahu berkata-kata baru berdoa. 如果我们有什么重担、有什么压力、面对什么问题，就在神面前倾吐出来。 Ada beban apa, tanggungan apa, datang ke hadapan Tuhan, curahkan semuanya kepada Tuhan. 神明白， Tuhan mengerti 他肯定安慰我们， dan Dia akan 他 menghibur 肯 kita. 定帮助我们， Dia akan menolong kita, 给我们力量， memberikan kekuatan 让 bagi 我们 kita. 不管面对任何困难都能够得胜。 Di segala penderitaan apapun kita akan menjadi pemenang. 阿门。一起祷告， Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的主，我们感谢你， Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Engkau. 感谢你的圣灵常常帮助我们祷告。 Bersyukur atas roh-Mu yang terus menolong kami ketika berdoa. 是的，很多时候我们是软弱的， Benar Tuhan, seringkali kami lemah. 不知道我们求什么， Tidak tahu bagaimana harus meminta. 但是你的圣灵常常按照你的旨意为我们祷告。 Tetapi roh kudus-Mu berdasarkan kehendak daripada Engkau menolong 谢 kami 谢 dalam 你给我们这样的恩典， Terima kasih anugerah yang Engkau berikan atas kami. 使我们刚强， Untuk boleh menguatkan kami. 使我们有信心，
boleh membawa iman kami melangkah lebih maju lagi. 让我们继续向前进。 Sehingga kami boleh terus berjalan di hadapan Tuhan. 感谢赞美你， Bersyukur memuji Engkau. 祷告奉主耶稣 Kami 名， berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢。